Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan masuk topik baru. Baru ni saya dah terangkan pasal asas ni lukis. Sekarang ni lebih menarik lagi hari ni, iaitu asas seni reka ataupun dalam bahasa Inggerisnya principle of design. Jadi ada dua benda yang ketara lah antara dua ni, tapi saling bantu-membantu. Okey, untuk mudah cerita, saya mulakan dengan asas yang pertama dulu lah. Sebelum pada tu, boleh tak buka video sekejap masing-masing untuk 5 minit pertama? Okey, buka dulu. Sementara buka tu saya cerita lah. Berkenaan dengan buku sketch yang awak buat tu, saya syorkan awak teruskan buat. Awak jangan berhenti. Teruskan buat. Pasal buku tu ataupun sketchbook tu, awak akan guna sampai bila-bila tau. Untuk kebaikan awak kena sentiasa praktis lah benda tu. Dan saya nak beritahu sekali lagi, baru ni saya kata saya akan ambil markah kan buku tu. Jadi gini, setelah berbincang dengan lecturer lain dan meneliti DHI yang awak ada tu, jadi buku sketching tu tidak akan diambil markah. Tidak akan diambil markah, tapi saya masih lagi nak minta awak buat betul-betul walaupun tidak ambil markah untuk kebaikan awak. Saya akan ambil markah untuk benda lain. Bukan atas buku tu. Sebab nanti saya tak mau di-blame. Buat dengan tiba-tiba tidak ambil markah. Tak. Saya tak mau isu tu keluar. Jadi awak kena buat juga. Sebab dengan praktis benda tu, kebaikan tu akan datang kepada awak juga, bukan kepada saya. Kepada awak. Awak akan terima kebaikan ni. Okey, agak jelas lah. Seterusnya, saya mulakan sama balik yang tadi tu. Asas seni reka ni, okey, dia agak berbeza lah dengan asas seni lukis. Asas seni lukis tu memang asas betul lah. Asas yang asasnya. Manakala asas seni reka ni dia lain sikit. Sebab kita tengok dah, mula-mula pertama tu, tujuan dua-dua ni pun dah lain. Jadi asas pun mesti lain sikit. Okay, saya nak tanya awak, sebelum saya cerita apa itu asas pertama, awak cuba bayangkan, awak bawa kereta, tiba-tiba terdengar bunyi ambulan. Awak tak tahu ni ambulan kat mana. Awak terdengar bunyi ambulan. Jadi ketika tu, apakah perasaan awak? Tengah bawa kereta, sedap, itu bunyi ambulan. Apa perasaan yang timbul pada awak? Cemas. Okay. Berdebar. Okey. Berdebar ke? Tak ada terlibat dengan awak tu. Tapi ada rasa berdebar. Okey, tak apa. Atas individu. Apa lagi? Terkejut. Terkejut. Okey, lagi? Dua lagi. Tercari-cari. Confused. Okey. Okey, cukup. Jadi, saya nak beritahu sini, bila awak dengar ambulan, maknanya awak timbul satu perasaan yang mana membuat awak tertanya dah kan. Dan tertanya dan rasa macam satu benda yang telah mengacau awak tu. Jadi benda tu dalam design dia panggil dominance. Ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil, okey, itu satu contoh lah. Di mana dia mempengaruhi awak ketika tu. Apakah lagi contoh-contoh dominance yang awak boleh kaitkan
selain daripada ambulans tu. Kemana Saya ngang? beri contoh Saya beri contoh satu lagi supaya awak clear. Dalam satu kelas, katakan awak duduk kelas dalam kelas senyap je belajar. Tumpu perhatian pada saya. Tiba-tiba ada seorang lagi kentut waktu tu. Habis dia terperanjat tu. Tengok, siapa? Itu adalah dominan lah. Kuat waktu tu. Kalau kata kuat lah, slow pun okey dah. Siapa ketuk ni? Jadi, itu adalah dominance. Ada lagi tak orang lain? Oh, dia macam gangguan lah. Gangguan? Apa lagi? Apa lagi situasi yang awak boleh katakan dengan tu? Saya bagi contoh lagi. Nak bagi awak clear lagi kan? Awak tengah jalan ni. Tiba-tiba nampak orang pakai selekeh gila-gila, rambut kusuk asal jalan. Jadi awak akan tengok dia. Orang gila tu, semua orang akan tengok dia. Itulah dominance. Tiba-tiba ada kucing minta jalan. Betul. Tapi kena tengok. Kucing dia tak jalan. Kucing dia tak jalan. Seekor lah tak jalan. Betul lah. Tapi kalau banyak kucing sini tak jalan, ada kucing tak jalan, awak ni kucing jalan ada adik. Dia kena seekor. Bunyi pensel jatuh masa exam. Okey. Tapi kan gini pensel jatuh. Dia tahap dominance tu ada tau. Kalau pensel jatuh, mungkin dia punya tahap tu kurang sikit kan. Tapi kalau bag jatuh, okey. Lagi kuat dia punya tahap dominance tu. Macam tadi kucing minta jalan, dominance. Tiba-tiba ada badak sumbu dua ekor ni minta jalan juga. Orang badak sumbu lagi dominance. Lagi? Kayak lori meletup. Payah lori Presiden. Presiden tu. Okey, tak apa, cukup. Jadi, nak beritahu sini, design yang salah satu faktor design yang menarik ni adalah awak kena cipta dominance tu supaya orang tertarik dengan design awak. Okey, nanti kita akan tengoklah contoh dia. Saya tak mau sentuh lagi bab tu. Okey, yang pertama tu tadi dominance, yang kedua dia panggil contrast. Tulis contrast. Tadi dominance, ni contrast. Contrast ni dia bantu menguatkan lagi dominance. Okey, contoh dia. Kalau dari segi design, okey, dominance tu katakan satu dinding putih. Dinding putih kan. Tiba-tiba ada kertas warna merah dekat dinding tu. Okey. Kertas warna merah tu adalah dominance. Sebab tiba-tiba awak nampak kertas warna merah tu. Betul tak? Kan? Jadi mata awak nak tak nak awak akan beri perhatian kepada kertas warna merah tu. Tapi kalau kertas warna merah tu, kalau dinding tu biasa flat kan. Dia adalah kertas, dia mengonyok pula, ada bentuk dia special ni. Jadi dia menambahkan lagi nilai kepada dominance tadi tu. Sebab kertas biasanya sekeping gitu kan, rata kan. Tapi kertas ni keronyok gitu kan. Itu dia bagi kontras lah. Kontras. Ataupun kertas tu dia bekas kena gunting jadi bulat gitu. Dia kertas tapi dia bulat. Jadi dia punya shape dah lain dah. Sedangkan dinding 4 segi. Tu kontras, ada wujudkan kontras tu. Itu maknanya dia menambah nilai kepada dominance tu. Jadi kalau awak nak buat design, kena gitulah. Kena cari sesuatu yang pelik gitu. Sekarang ni cuba tengok Amat Fadil, cuba awak angkat tangan awak. Okey, nampak tak tangan dia tu? Tangan biasa kan? Tapi bila dia ada merah tu, itu dia panggil, dia makan tu dah dominance. Tapi disebabkan warna dia tu dah kontras dengan tangan sebelah tu, jadi mata tu jadi tertumpu lagi kepada dia. Dia menambahkan lagi kepekaan kita kepada tangan dia tu.
Okey, kita berbalik pada contoh tadi lah. Saya bagi contoh ni, katakan ambulans. Ambulans bunyi dah memang dominance. Tiba-tiba dia lalu lintas kita tu, warna tu merah pula. Jadi dia menambahkan lagi nilai kepada ambulans. Macam dalam kelas dia, kentut. Awak tengok dulu, tiba-tiba ada orang kentut. Terperanjak dah sekali. Busuk pula yang kedua. Kontras lagi. Jadi menambahkan lagi. Tahu tak? Habis dia berdamak, dia rendah sekali dalam kelas tu. Pasal busuk bangun bau. Jadi menambahkan lagi nilai kentut tu tadi. Untuk lebih jelas kepada awak. Ataupun yang ketiganya ada orang main mercung lah dalam satu tempat tu, main mercung. Dan bunyi mercung tu lain pada yang lain. Itu menambahkan lagi nilai kepada dominan tu lah. Dan mewujudkan kontras lah. Biasa mercung, papa kita biasa ya. Tapi dia ni lain. Mungkin bunyi lain, gerang gitu kan. Jadi, lain ni bunyi mercung ni. Jadi nampak tak? Awak kena cipta satu kelainan gitu lah bila buat design. Tu saya cerita tu untuk mudah awak faham lah. Okey, seterusnya So dominance ni dia macam satu elemen yang membuatkan orang tertarik kan. So dia kelainan dalam konsep seni ni. Contoh macam dalam museum tu ada satu macam corak yang membuatkan orang nampak macam kelainan lah sedikit dengan lukisan-lukisan di dinding yang lain. So tu dia dikira dominance kan dalam konsep seni. Betul. Okey, sekarang ni saya nak terangkan lagi pasal kontras tu kan. Apa itu kontras? Kontras adalah satu benda yang berlawanan lah. Yang berlawanan antara satu sama lain. Contoh-contoh berlawanan apa? Contoh-contoh berlawanan. Hitam putih. Berlawanan. Dia kontras. Hitam ni putih, ni hitam. Berlawanan. Siang malam. Okey. Tinggi rendah. Panjang pendek. Apa lagi? Tua muda. Apa lagi? Kalau orang kata hujan lebat, hujan renyai, itu bukan kontras. Itu bukan kontras. Hujan panas, kontras lah. Banjir kemarau, kontras. Satu benda yang 100% dia berlawanan. Okey, saya nak awak tulis tu, senaraikan 5 benda yang kontras. Selain pada yang saya sebutkan tadi. Senarai kat mana tuan? Tulis kat buku sketch tu. Tulis kat buku sketch. Okay. Kalau boleh awak lukis. Jangan tulis. Awak lukis dekat sketch tu. Macam kata siang malam. Awak siang tu matahari, malam tu bulan. Sebab kita belajar design ni. Awak kena melukis. Okey. Stop. Nanti awak letak situ. Saya share screen sikit. Saya share screen macam mana kontras ni dalam design. Ini adalah sampel lah. Sampel kontras dalam design. Kalau tengok sini, ini fotografi. Kalau macam ni, apa tak? Dalam banyak-banyak tomato, ada tomato warna hijau satu. Kalau dalam, ni biasa, kau tengok sini kan. Apa tak? Ni kontras design kau ni. Sebab dalam masa awak tengok bangunan, tiba-tiba ada benda lain yang sangat berlawanan dengan bangunan-bangunan tu. Inilah kontras lah. Membuatkan kita tumpu padanya.
Ini adalah kontras lah dalam design. Macam ni kontras dalam design, ni semua kontras lah. So selain pada kontras, dia juga adalah dipanggil dominance tu, ataupun dalam bahasa Melayu ingat tak? Dipanggil penegasan. Bahasa Melayu panggil penegasan. Kontras ni bukan saja dalam design tau, dalam fotografi pun ada kontras. Kalau saya tarik sini kontras kontras in fotografi. Ni nampak tak kontras fotografi ni? Ni, nampak ni. Ni kontras. Kontras. So, kontras ni awak perlu buat lah untuk menarik perhatian dalam orang tengok design awak tu. Awak kena applykan kontras ni. So, saya harap awak clear about kontras. Ada siapa-siapa nak tanya boleh? Okey, seterusnya adalah balance. Balance, seimbang. Itu adalah juga termasuk dalam principle of design. So, seimbang ni dia ada dua. Satu dia panggil symmetrical balance ataupun seimbangan yang sama, kiri kanan tu sama. Yang keduanya asymmetrical balance. Asymmetrical dia seimbang tapi tak sama. Okey, apakah itu symmetrical balance? Okey, nanti saya tunjuk contoh. Okey, ini adalah symmetrical balance. Dia sama, kiri kanan tu sama. Symmetrical balance ada dua. Satu, alam semua jadi. Yang kedua adalah buatan manusia. Ini adalah sampel symmetrical balance dekat alam semua jadi. Okey, ini adalah symmetrical balance buatan manusia. Ada ni sama, kiri kanan sama. Okey, ni symmetrical balance in photography ya. Sebab dia combine antara reflection dengan ni. Ni yang betul, ni reflection. So komposisi ni dipanggil symmetrical balance. Ni pun symmetrical balance dalam fotografi. Okay, kita tengok sampel symmetrical balance dalam interior design. Tengok macam mana, ada tak? Ni interior design, nampak ni? Ni balance. Kiri kanan. Jadi symmetrical balance design ni dia bukan sahaja untuk drawing tau. Dia termasuk juga lain-lain bidang lah. Tidak semesti drawing. Okey, tengok lagi balance yang berkaitan dengan seimbang ni. Kau tengok symmetrical balance in artwork. Artwork macam mana? Okey, symmetrical balance graphic design. Okey, awak nak ni? Yang ni. Digunakan symmetrical balance. Ni semua ni. Ini design yang gunakan symmetrical balance. Jadi untuk awak nak mahir design ni ya. Bila kita masuk dalam satu-satu bab yang saya terangkan ni, awak kena explore macam ni ya.
Awak jangan tengok, oh mathematical balance, habis gitu ya. Awak dah akan pandai. Awak kena explore. Cek dalam mana-mana mathematical balance untuk lebih lanjut lagi. Awak memahami. Jadi, bila awak buat design nanti, awak akan mudah. Awak mudah pandai dan awak mudah menghasilkan design yang lawa. Bukan sekat lawa, awak faham kenapa awak buat design gitu. Okey, tunjuk lagi contoh. Okey, ni lagi. Symmetrical balance. Okay, kita tengok lagi symmetrical balance selain pada design. Saya type sini logo. Okay, ini adalah symmetrical balance dalam logo design. Contoh yang ni. Yang ni. Ni semua guna symmetrical balance. Yang ni. 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 Yang ni. Yang ni. Faham kan? Faham tak? Jadi awak lebih jelas sekarang ya. Oh, okey. Jadi awak tengok sini ya. Ni kita belajar buat balance. Tapi awak tengok warna yang digunakan ni. Warna yang digunakan ni adalah warna yang kontras. Mana? Okey, warna yang kontras. Sebab apa dia guna kontras? Sebab dia nak menarik perhatian orang tengok. Selain pada kontras, dia mewujudkan apa ni? Dia mewujudkan penegasan ataupun dominance dalam design ni. Mana awak akan tengok benda ni je. So kalau tengok yang ni, awak tengok yang ni dia punya shape ni. Ni semua kontras kan? Dikontras kan? Okey. Tapi yang ni bulat kan? Apa lah yang tengah ni bulat? Maknanya yang bulat ni adalah dominance. Dia dominan daripada, kalau banding dengan yang lain tu, dia dominan. Dia menguasai daripada yang lain tu. Tapi di masa sama, dia mewujudkan kontras. Sebab background dia warna grey gini, yang ni merah. Faham kan? Okey. Kemudian apa lagi kita tengok dalam, kita tengok kontras fotografi ya. Nampak tak? Digunakan elemen kontras ni. Okey, awak tengok di sini kan, gambar ni hijau banyak kan? Hijau dia meliputi kawasan yang luas. Tetapi bila awak tengok poster ni, awak masih tengok, awak tak tengok hijau saja, awak juga tengok yang hitam ni. Secara serentak tau. Bukan tengok hijau, lepas tu baru tengok hitam tak. Bila awak tengok, awak nampak terus dua-dua sekaligus. Sebab apa awak tengok dua-dua sekaligus? Sebabnya hitam ni, satu dia punya warna tu agak kontras lah daripada warna hijau tu. Tapi shape dia tu, bentuk line macam ni, dia mewujudkan satu keunikan atau kelainan atau yang dipanggil tadi dominance dalam poster ni. Jadi menyebabkan awak tertarik juga kepada benda tu dalam masa yang sama. Jadi apa kata kalau hitam ni saya buat sama, saya bagi dua antara hijau dengan hitam, bagi dua, kita bagi dua kotak tu.
Mana yang lebih berat? Kalau dalam keadaan gitu. Hitam sebelah, hijau tu sebelah. Awak tengok mana? Hitam. Hitam kan? Jadi bila awak tengok hitam, dulu, itu dah ada balance dah. Tapi yang ni kita masih panggil balance. Yang ni, yang ada sekarang ni. Sebab mata awak tengok seimbang. Sedangkan kalau awak bagi dua, seimbang dari segi visual dia, tapi tak seimbang dari segi pandangan mata. Awak akan tengok hitam tu banyak daripada warna hijau tu. Jadi, itu dah panggil seimbang. Walaupun dia punya kedudukan seimbang. Tadi tu seimbang yang sama rata, tapi mata pula tak sama. Akan tengok hitam banyak. Yang ni dalam kes ni adalah kita panggil seimbang lah, seimbang yang asymmetrical. Okey, kita tengok lagi seimbang contoh-contoh lain lah. Okey, yang ni. Yang ni dari segi design, walaupun dia tak bagi sama rata, tapi kita masih tengok seimbang. Sebab apa? Sebabnya yang ni, okey, dia tak ada apa-apa lain kecuali gambar mata gini, dan mata tu pula bukan hitam terus. Dia ada putih-putih ni kan. Dan dia ada keadaan grey, macam grey kita tengok. Tapi sini dia solid, letak warna bold dan dia banyak elemen of design sini. Banyak benda yang dia buat. So bila kita tengok, kita masih tengok dalam keadaan sama dua-dua ni. Kita tak tengok kepada benda ni sahaja. Kita tengok serentak. Bawah dengan atas ni kita tengok serentak. Itu dia panggil asymmetrical balance. Sama juga yang ni. Yang ni, masih juga kita tengok serentak kan. Kita tak tengok gambar ni saja. Kita tengok juga warna kuning ni. Itu symmetrical balance lah. Apa-apa saja design kalau awak buat, orang boleh tengok secara keseluruhan dan masa sama, maknanya awak dah berjaya mewujudkan asymmetrical balance. Okey, contoh lagi ya. Contoh lagi kat mana ya? Okey, yang ni. Awak ni lagi turut ni. Apa ni? Merah banyak kan? Sepatutnya bila merah banyak, kita akan tengok warna merah. Tapi tidak berlaku sebab dekat asap ni, dia keluar rupa manusia. Jadi mata kita tertumpu juga kepada bahagian ni. Dan di sampingnya ada warna hitam ke sini. Jadi bila kita tengok, kita juga masih tengok keseluruhan, bukan kepada warna merah semata-mata. Okey, faham lah. Okey, saya nak sentuh sikit. Saya nak sentuh sikit dari segi balance dalam konsep Islamic design. Okey, kalau awak tengok sini, Islamic design pattern ni, dia gunakan konsep balance. Sebab tu awak tengok masjid. Saya tengok sini apa tak? Dia sama je belaka design-design Islamik ni. Kebanyakannya gini lah. Dia punya pattern. Gini lah.
Dia panggil balance yang tadi lah, symmetrical balance tu. Kenapa Islamic design dia memberi perhatian kepada balance yang sebegini? Saya nak tanya awak semua. Bukan saja kepada ni, bukan saja kepada pattern, juga kepada jangan saya type Islamic design architecture. Tengok. Tengok sini ya. Tengok sini. Tengok sini. Tengok sini. Dia gunakan symmetrical balance. Sebab apa? Siapa boleh jawab? Saya tunjuk ni untuk Menarik. pengetahuan awak. Ya? Sebab apa? Supaya lebih menarik tu bang. Lebih menarik. Dok Islamic design pun menarik. Tapi kenapa Islamic design dia gini? Untuk menunjukkan keteguhan agama Islam. Kenapa? Macam tingkap-tingkap semua ni. Pasal apa dia guna konsep yang sebegini? Test 1 2 boleh dengar tak? Supaya dapat menarik perhatian orang untuk datang. Alah. Sebab dalam Islam kan tak boleh lukis benda hidup. Jadi Islam dalam arsitektur Islam lebih pada lukis betul-betul. Bukan. Untuk menunjukkan keteguhan agama Islam. Apa dia? Untuk menunjukkan keteguhan agama Islam. Ketokohan. Ke apa? Keteguhan. Keteguhan. Bukan. Okey, saya jawab. Dia untuk menunjukkan keadilan dalam Islam. Keadilan. Balance. Itu konsep dia. Kalau awak belajar art history berkaitan dengan Islamic design, awak akan belajarlah benda ni. Sebab tu banyakkan patternnya gitu lah. Sama kiri kanan. Okey, satu lagi soalan. Ya. Soalannya adalah, kalau awak tengok sini kan. Okey, dia selain daripada bukan ni. Tengok dari segi mana. Okey, contoh yang ni. Okey, yang ni. Saya nak tanya awak. Kat mana dia start ni? Dia balance. Tapi dekat mana dia start? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Awak mana tahu tengah-tengah? Mana tahu? Ni adalah dari segi pattern. Tapi dia bukan pattern semata-mata. Ada juga kaligrafi. Kalau tengok di masjid kan, kaligrafi ada tulisan khok tu. Dia keliling, tahu dah tahu. Kat mana start? Tak, saya tanya lagi. Islamic, tengok ada tak? Islamic. Mosque.
Tak ada sini. Biasanya macam ni lah. Biasanya dia letak sini kan. Tak sini penuh dengan kod tu. Tapi tak apa lah. Tapi yang ni pun dah cukup macam ni. Macam ni. Kan? Kenapa dia gitu? Okay, saya cerita kat awak lah. Cerita kat awak senang. Awak memang tak tahu. Okey, dalam Islam kan, kita percaya kan, Allah ni tidak bermula dan tidak berakhir. Tuhan ni dia tidak bermula dan tidak berakhir. Itu adalah konsep yang diterjemahkan dalam konsep design yang terjemahkan dalam Islamic pattern ataupun Islamic design lah. Sebab bila awak tengok tu, awak dah tahu dia start kat mana dan dia habis kat mana. Jadi konsep ajaran Islam tu dibawa kepada design lah. Tidak bermula dan tidak berakhir. Tuhan kita lah, gitulah. So, jelas tak? Baru tahu kan? Jelas Tuan. Okey. Tuan. Satu yang keadilan, satu lagi yang tidak bermula dan tidak berakhir. Okey, seterusnya dalam design juga adalah movement dipanggil. Movement ni adalah pergerakan. Ia adalah movement dan design lah. Tidak semestinya dalam bentuk lain. Tidak semestinya dalam bentuk arrow gini saja. Tidak mestinya dalam bentuk pergerakan betul-betul. Tapi asal dia nampak macam dia tengok tu tak, kita rasa dalam pemikiran kita nampak macam dia tidak bergerak, dia tidak statik. Dia macam bergerak macam ni Macam ni kan. Dia satu-satunya, tapi bila kita tengok macam dia ni seolah-olah bergerak je. Itu movement macam ni semua ni. Yang ni movement dan design lah. Bila masa kita nak guna movement ni? Bila nak tunjukkan ada unsur-unsur dinamik, unsur-unsur pergerakan, unsur-unsur peralihan daripada satu tak kira satu generasi ke satu generasi lain ke, satu tempat ke tempat yang lain ke, ataupun satu masa ke satu masa yang lain ke, as long as ada unsur-unsur peralihan, tu awak kena guna movement lah. Macam mana nak cerita lagi? Macam ni lah design ni. Kita nak tunjuk dia tu jatuh. Ni adalah movement ni. Ada jalur ni, dia membawa unsur movement. Daripada besar ke kecil. Ni movement lah. Daripada kecil kepada besar, movement. Ni, tidak statik kan. Dia macam, kita tengok tu kita dah bayang dah. Dia bergerak. Movement. Kira dekat mana kita nak applykan movement ni? Ni dari segi design poster ke apa kan. Kalau kita tengok movement in logo pula, macam mana? Logo design. Nampak tak? Logo design. Ini digunakan movement lah. Dia guna konsep unsur macam ada angin di belakang tu. Movement. Ataupun dia slanting, design tu slanting. Dia tidak berdiri tegak begini. Dia slanting. Ke arah menuju ke hadapan. Itu juga movement. Walaupun dia tidak jadi gini. Gini saja, movement juga. Sebab tu kalau awak tengok syarikat-syarikat yang menggunakan ada unsur-unsur kemajuan dalam desain di logo, walaupun tulisan saja, tulisan tu tidak akan jadi statik macam tu. Dia tidak akan jadi straight, dia akan jadi slanting. Maknanya dia akan gunakan tulisan yang italic.
untuk menggambarkan movement. Macam mana lagi ya? Tengok. Ni nampak tak? Movement. Walaupun gini, nampak tak? Movement. Konsep movement. So, saya nak suggest awak, kalau awak nak buat reka sesuatu, awak nak masukkan unsur apa? Unsur contoh unsur movement. Awak pergi dekat Pinterest ni, awak type je movement tu. So, awak akan dapat idea lah. Oh, okey, bagus ni. Konsep movement. Nak apply dia macam mana. Kalau saya typo logo type. Logo type ni adalah logo yang menggunakan tulisan saja. Tengok dia guna nak tunjukkan movement macam mana. Nampak? Ni, sana nampak logo ni. Dia ada unsur-unsur pergerakan. Yang ni ada unsur-unsur pergerakan. Tapi kalau macam ni tak ada lah. One tak ada. Ni bukan movement. Ni tak ada. Ni movement. Yang ada slanting-slanting tu dan ada konsep movement lah. So kalau awak disuruh ataupun awak nak guna konsep logo yang ada unsur kemajuan, maknanya movement ni hendaklah awak beri perhatian yang khusus jugalah. Supaya nampak ada lah kemajuan ni. Situ. Macam express ni lah. Kalau express ni dia buat tegak aja, tidak jadi nampak express. Dia nampak express apa gitu, untuk statik je. So, dia gunakan italic sini. Jadi apa hal logo FedEx? FedEx juga adalah berkaitan dengan courier service. Sepatutnya ada movement lah. Okay, dalam kes ni, movementnya dah terletak pada sini. Ada arrow, ni nampak arrow. Susunan tu dia membentuk arrow kat ni. Itu movement di situ. Walaupun tulisan tu tidak dislantingkan, tapi dimasukkan unsur lain. Arrow menunjukkan movement situ. Okey, saya rasa jelas dah. Macam ni. Ini F1. Logo F1, movement. Okey, faham? Faham, Puan? Ya? Faham. Cakap ni faham. Bagus. Saya faham. Mudah kerja saya. Faham. Baru tahu ni tak? Semua ni baru tahu kan? Kita tahu dah. Baru tahu. Baru tahu. Okey, bagus. Kita tahu sikit-sikit sebab ada. Okey, seterusnya dalam design juga dipanggil dalam principle of design yang awak patut beri perhatian adalah dipanggil ni proportion and scale. Okey, saya tunjuk contoh. Saya cari je. Okey, nampak tak? Inilah contoh-contoh di mana perbandingan usul digunakan proportion and scale dalam design. So orang akan jelas tengok dah. Oh, maknanya bila dia buat gini, orang yang lihat design tu, dia boleh terus dapat maklumat macam mana
keadaan tu yang sebenarnya. Contoh gini contohnya, awak nak tunjukkan isu perbandingan, katakan awak jumpa satu seekor ulat awak masuk dalam hutan. Kemudian awak terjumpa satu ulat dekat pokok. Ulat tu memang besar lah. First time awak tengok ulat sebesar tu. Awak pun ambil gambar. Awak pun tunjuklah dekat kawan awak tu dalam Facebook ke Instagram ke apa kan. Awak cerita, besar ulat. Kawan awak pun tanya mana gambar? Awak pun tunjuk. Awak tunjuk gambar tadi tu. Apa awak rasa kawan awak akan komen? Kecil. Kecil. Sebab apa? Sebab dalam gambar dia tak nampak real. Tak nampak real. Ada lagi tak satu penerangan yang lebih jelas lah? Gambar tu dia jauh kan. Jauh. Kalau kita pandang tu nampak macam dekat. Kita nampak benda tu yang besar. Tapi bila gambar tu nampak macam jauh. Macam benda tu kecil je. Okey. Lagi? Tapi sebenarnya memang gitulah. Memang betul lah jawab-jawab tu. Sebab utamanya, sebab awak tidak letak satu unsur perbandingan dekat situ. Jadi bila awak mengalami kes macam tu, awak kena letak satu benda yang boleh membandingkan benda tu. Contohnya awak ambil duit siling, contohnya. Duit siling 5% letak dekat ulat tu sebelah tu. Jadi awak tengok, wih, memang besar sungguh lah. Ataupun awak letak botol air ke apa ke, terus orang boleh buat perbandingan. Kalau awak gagal buat tunjuk benda tu, maknanya awak tidak memberikan satu maklumat yang jelas lah kepada orang yang tengok. Sebab dia tidak dapat nak buat apa-apa keputusan lah, ataupun jawapan sebabnya tadi lah. Tidak ada benda yang dia boleh justify. Jadi awak kena buat yang tadi tu, scale ataupun proportion tadi tu. Awak kena masukkan unsur tu. Jadi sebab tu bila awak tengok architecture, dia design rumah contohnya dalam perspektif design, dia akan masukkan apa? Dia akan masukkan unsur orang dalam tu. Dia akan masukkan kereta bawah garaj. So bila awak tengok kereta ataupun orang berdiri di luar pagar ke apa, orang boleh tengok, oh, besar rumah ni. Tapi kalau tanpa benda tu, orang tak tahu. Saya cuba tengok lagi. Kok ada lagi macam sampel. Tuan, apa nama ni? Proportion. Ni ada contoh lagi unsur proportion yang digunakan. Okay. Boleh juga kita kata ni contrast in size pun boleh juga. Proportion pun boleh juga. Jadi bila tengok ni kita berasa, oh ni memang besar benar, budak ni kecil je. Kalau budak ni tak ada, kita dah tahu ni, kita dah tahu motosikal ni besar mana. Boleh jadi motosikal ni motosikal mainan. Oh, kalau dia guna ni unsur-unsur proportion tadi, apa benda yang awak boleh jelaskan dalam design ni? Bila dah keadaan orang ni besar, kita ni kecil. Orang tu lagi dekat. Orang tu dekat. Maknanya akan wujudkan orang ni dekat dengan kita, kereta ni jauh ke belakang. Inilah gunanya unsur
unsur proportion lah dalam design. Tengok lagi contoh. Ini pun sama. So kalau awak nak buat design yang menarik, kan, mungkin awak boleh gunakan lah unsur-unsur yang macam ni. Ada tulisan sini, so ada nampak perbanding dengan jarak, semua. Nampak, jadi karya awak tu akan nampak lebih dinamik lah. Lain pada yang lain. Bila awak masukkan unsur-unsur sebegini. So nampak tak? Bila dia buat gini, kan? Kalau dia letak bulat saja, kita tak tahu benda apa cerita ni, tak ada cerita. Tapi bila dia letak orang, kita dah bayangkan benda-benda macam benda yang bukan-bukan. Sama ada bulatan ni adalah bulang mungkin, ataupun orang ni duduk di hujung terowong mungkin juga. So dia akan memberi macam-macam definasi lah. Kalau buat lain contohnya kan, lain daripada kecil, aduh ni terbesar sini, aduh besar sini. Jadi kita boleh jelas nampak, oh ni hujung terowong ni. Tapi kalau awak buat orang apa ni, ada seutas tali yang gini kita contohnya. Awak bayang ke? Awak bayang apa? Kalau saya akan bayangkan orang ni duduk dalam balon. So macam-macam boleh kita apa ni kita buat. Okay, so awak kena tengok lah. Kena tengok banyak benda lah sini. Atas setiap topik tu banyak benda awak boleh explore dari segi macam mana nak buat design yang menarik. Okey, seterusnya adalah pattern. Ya, pattern in design. Kalau pattern in saya nak tahu sekarang kan, kita di mana kita guna pattern ni. Nampak tak? Pattern in logo design. Maknanya pattern tu kita boleh apply juga dalam logo. Pattern adalah satu benda yang repeat. Dia repeat. Dia akan mewujudkan, dipanggil corak lah. So corak boleh kita terjemahkan dia jadi logo. Bila satu benda tu dia berulang-ulang, dia jadi pattern. So pattern adalah salah satu daripada design principle lah yang boleh apply kan. Katakan awak satu masa nanti kan, awak rasa bila saya suruh buat logo contohnya lah. Tadi saya dah tunjuk contoh yang teknologi macam mana kan, guna elemen movement. Tapi katakan awak beku, mana nak buat logo, buat guna tulisan saja tak jadi. Buat benda ni tak jadi. Pattern adalah salah satu benda yang awak boleh juga apply dalam design awak yang mungkin menjadikan logo tu menarik. Pada kita memulanya nampak biasa je. Kalau katakan saya gunakan satu saja helai daun ni, mungkin nampak normal je, biasa je, tak ada kesemuanya. Tapi bila kita repeat daun ni, lawa pula jadi. Jadi tiba-tiba awak dapat logo dah situ. Jadi logo, sesuatu kaedahnya awak boleh gunakan adalah pattern. Ini adalah contoh logo lah yang menggunakan pattern. Banyak je. Banyak je logo. Macam ni tak pakai pattern. Ni mungkin movement. Ada unsur movement sini. Dia kalau pattern ni, dia mesti seimbang lah. Sama gitu. Macam ni. Sama pattern lah.
So, tengok lagi pattern sekejap. Poster design, tengok macam mana. Nampak? Pattern yang digunakan dalam poster design. So kalau macam ni, selain daripada digunakan unsur-unsur pattern, dia juga menggunakan unsur-unsur apa gini kalau gini. Movement. Ya, awak dah tahu tu. Movement. So katakan satu masa nanti awak buat FYP kan, FYP. Mungkin awak boleh masukkan lah unsur-unsur gini dalam awak punya apps ke, ataupun awak punya design ke, awak punya report ke. Tak lah biasa, nampak. Luar biasa ni. Kita orang tengok pun sedap tengok. Ni biasa je. Lari daripada kebiasaan awak kena buat gitu. Ni movement ni. Kalau awak tengok logo apa ke ni? Logo JPJ tau. JPJ. Dia pakai unsur-unsur movement lah. Sebab dia melibatkan jalan raya. Satu lagi, logo Lebuh Raya. Lebuh Raya Malaysia. Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Tengok ya. Logo macam mana. Lembaga Lebuh Raya. Nampak? So, dia gunakan unsur-unsur movement lah. Okay. Kalau JPJ, yang ni kurang sikit lah pada saya. Kalau dia buat ada unsur-unsur apa ni, movement yang lebih ketara, lagi lawa lah. So, kita tengok lagi pattern. Ada pattern dalam produk pula. Pattern product design. Dia gunakan unsur-unsur design. Ini design ni dia bukan merakumi untuk design printing saja ataupun design app saja tak. Dia juga merakumi untuk produk sekalipun guna ke konsep pattern ni. Dia selain pada menarik benda tu, dia juga kadang-kadang guna untuk grip. Untuk grip lah, supaya kata tayar dia kan pattern, dia gunakan pattern untuk mencengkam. Macam gaya ni untuk mungkin kita pegang dengan nampak rasa lebih cengkaman atau lebih selesa. Dia gunakan pattern situ. Kalau pattern dekat pattern wallpaper. Type wallpaper je. Wallpaper memang sahih lah guna pattern. Banyak eh. Okey, ada apa-apa nak tanya? Faham? Faham, Tuan. Faham saja.
Sekejap, ada lagi. Seterusnya, selain pada pattern, yang berikutnya adalah space. Space ataupun ruang ataupun space. Okey, untuk mendapatkan desain yang menarik dan dapat eksklusif, awak jangan serabutkan desain awak. Jangan serabutkan. Kena banyak bagi ruang kosong. Sebab lagi banyak ruang kosong, lagi menarik desain tu. Lagi nampak simple. Sebab tu kadang-kadang awak kita pernah dengar kan, less is more. Pernah dengar tak perkataan tu? Less is more kan? Ini dia refer kepada space lah. Biasanya kalau less is more tu, lagi sikit kita gunakan ruang tu, lagi memberi kata orang lebih menarik untuk orang tengok desain tu. So saya tunjuk sampel di mana penggunaan space ni. Ini adalah satu contoh di mana tengok tidak ada banyak, tak serabut desain ni. Ya, dia guna tag sini, ada elemen-elemen kontras kat sini. Dan tengok dia gunakan Melbourne Food Wine Festival. Okey, food ni kat mana? Dia punya terjemahan food ni kat mana? Garfu. Garfu ni represent food. Wine represent botol ni. Jadi dia combine dua. Dan dia banyak space supaya orang tengok ni menarik. Ini digunakan konsep apa benda ni? Konsep apa gini? Kontras. Kontras lagi, betul? Lagi? Symmetrical balance. Asymmetrical balance. Bukan symmetrical. Keseluruhan ni asymmetrical. Tapi untuk bahagian ni memang symmetrical. Kalau untuk ni saja symmetrical. Tapi keseluruhan ni, keseluruhan design adalah asymmetrical. Sebab bila kita tengok sekaligus kan. Serentak. Asymmetrical. Ini adalah contoh-contoh lain yang gunakan ruang dalam desain. Banyakkan ruang kosong. Okay, yang ni apa benda yang boleh ceritakan pasal desain ni? Movement. Movement, betul. Lagi? Proportion. Proportion, betul. Lagi? Kontra hitam dengan kuning. Kontras, betul. Lagi? Dominant. Dominant, betul. Movement. Mau jawab dah. Space. Space. Betul. Ada 5 elemen yang dia apply kat sini. So awak dah jelas tu. Maknanya sepatutnya awak dah mula peka. Mula peka ni, saya rasa sepatutnya desain awak menarik. Sepatutnya. Tapi ada banyak lagi benda yang kita perlu beri perhatian dalam desain. Bukan setakat tu. Ada lagi. Nanti untuk sesi akan datang saya akan terangkan apa benda tu. Untuk menambah nilai lagi supaya desain tu betul-betul profesional. Dia bukan setakat memenuhi yang awak cakap tadi saja. Tak cukup lagi. Ada benda lagi. Tarik ni. Kau tengok. Dari segi susunan dia tu. Nampak tak sini? Ni kotak kan? Kotak. Tulisan ni dia selari dengan kotak ni. Selari. Yang ni juga ni.
Kalau ambil ni, dah datang ni, ambil ruler, dia selari dengan ni. Dia benda-benda ni, benda-benda ni dia akan yang awak perlu beri perhatian supaya design tu nampak kemas. Tapi saya tak mau cerita lagi pada masa sekarang. Nanti saya akan cerita mungkin minggu depan ke, supaya awak lebih faham lah macam ni. Kenapa design ni tak penuh? Dan kenapa kita boleh terima tulisan ni walaupun dia tak penuh? Itu akan terjawab pada sesi yang akan datang. Jangan konten kelas. Macam ni macam ni semua ni. Di mana kita nak apply? Kita panggil apa benda gini ni? Benda ni kita panggil apa? Yang huruf ni duduk dalam ni, dia panggil apa benda gini ni? Okey. Tadi kita cakap pasal apa ni? Tajuk apa ni? Lupa saya. Space Space juga di-apply kepada benda-benda lain lah. Kita tengok, kalau kita tengok kita pergi rumah, kalau penuh kursi lah, benda gobok lah, masuk macam-macam benda dia, kita rasa apa? Rasa semak. Serabut kan? Tak kemas. Betul. So kalau kita masuk rumah macam ni, kita rasa nyaman, kita rasa selesa, kita rasa rumah ni eksklusif. Padahal dari segi kalau kita tengok, peralatan tak banyak. Kaya banyak tadi pula, smart banyak. Macam-macam benda dia beli. Yang ni sikit je. Kalau nak kira, miskin orang ni. Kalau banding orang tadi. Tapi kita rasa, hebat orang ni. Kita rasa dia sangat eksklusif. Ni banyak duit ni orang gini. Mana kita rasa gitu pula. Sebab apa? Dia tunjukkan elemen eksklusif dalam rumah dia. Kita tengok nampak memang corporate style gitu lah. Itulah antaranya kelebihan kalau kita gunakan space yang banyak dalam desain. Siapa yang banyak ajar elemen of space ni dalam interior design? Siapa yang banyak? Kat mana awak boleh tengok? Awak pergi mana? Bukan saja dalam interior, bahkan dalam dia punya design perkakasan macam ni. Macam ni. Ada lagu pula. Kat mana? Home decor. Home decor, IKEA lah banyak sekali. Awak pergi IKEA banyak. Boleh tengok benda ni. Tengok tak? Banyak dia gunakan elemen-elemen yang simple-simple je. Dia banyak ruang, dia tak serabut. Tengok packaging design pun gitu juga. Dia banyakkan ruang kosong dalam design dia. Tengok macam ni kan, dapat eksklusif kan. Katakan awak nak letak banyak elemen, boleh, tidak salah. Tidak salah untuk awak gunakan banyak benda dalam tu, tetapi ada benda yang awak boleh apply supaya benda tu masih lagi nampak ruang kosong. Iaitu macam mana tau? Katakan gini, kalau tengok sini, kalau ikut betulnya, tak banyak ruang kosong ni. Tapi disebabkan awak slow down dia punya color ni, kita mainkan value warna dia tu, awak kurangkan, jadi masih wujudkan space yang banyak. Ini contoh lah. Ataupun awak
dari segi dia punya apa ni, elemen design tu awak kecil-kecilkan saja, dok bukan besar-besar. Kalau nak besar, katakan F ni nak besar gini. F besar. P pun besar juga, boleh. Tapi kena slow lah. Tone dia tu kena slow. Jangan buat terang. Guna slow, kalau lembut je. Pastel color. Boleh. Contoh ni kan. Ni guna pastel color je. Walaupun banyak design. Design dia serabut tapi pastel color dia nampak okey. Mesti dia nampak banyak space. Ni contoh-contoh lagi lah. Tapi kalau gini, dia tak jadilah. Dia dah jadi crowded. Sebab color tu dia terang. Tapi bukan kata tak boleh guna. Boleh guna. Kena pandai lah. Awak kena pandai pilih design lah. Satu lagi lah harmony. Saya selesai dah masuk lah. Harmony. Harmony in design. Okey, nanti saya tunjuk contoh. Okey, ini adalah design yang harmony. Harmony ni juga adalah satu cara selamat lah. Kalau awak nak play safe dalam design, awak boleh gunakan elemen ni. Sebab tu kita tengok kan, bila sesuatu ni kita sebut dari segi architecture, katakan sesuatu bangunan tu setelah sedia ada di kawasan tu. Okey, macam mana bangunan baru nak masuk tu? Nak masuk di kawasan tu juga supaya kata orang dia tidak jadi terpinggir. Jadi architecture tu kena masukkan unsur-unsur harmoni dalam design dia supaya dikena dengan design apa yang sudah sedia ada tu. Faham tak? Sebab kalau dia masukkan unsur-unsur yang sangat kontras dengan yang ada tu, dia akan nampak kejanggalan dalam design tersebut. Okey. Macam ni ya. Ini adalah harmony in color. Color tu kita tengok antara satu ke satu perpindahan color tu, dia nampak macam sedap. Tengok dia tidak terlampau kontras. Kan? Macam ni color ni lembut. Tu color ni terang sikit. Gelap sikit daripada yang ni. So, yang ni pula lebih kurang aja dengan ni. Dengan cushioning, dengan dinding. So, jadi dia tidak terlampau mengejut. Ni adalah untuk yang play safe lah. Play safe dalam penggunaan warna. Kalau saya tarik harmony in architecture. Okey, saya ambil contoh yang ni. Awak tengok tak? Ni bangunan ni kan? Nampak kan? Nampak? Nampak kan? Okey. So, awak tengok ni. Dia punya tempat duduk tu dengan meja tu, dia cuba meshkan dengan yang ni. Meshkan. Ini yang dipanggil harmony in design lah. Sebab kalau dia guna tempat lepak ni lain, macam dekat hotel ke mana, dia dah masuk, dia tak makan siku katakan dengan yang ni. Jadi tidak wujud elemen harmoni situ. Tak masuk. Jadi ini adalah kepentingan lah guna harmoni dalam design. Contohnya, dia main segi-segi kan. So, tempat jalan kaki pun segi-segi juga. Ni harmoni, apa tak? Harmoni. Kalau saya tarik harmoni in
Ni contoh Harmony Poster Design. Okey ni. Dia main color macam ni je. Tidak jauh banyak beza. Jadi mewujudkan elemen harmoni. Color dia pun tak kira match lah. Sedap tengok. Dia antara satu dengan lain tu tidak banyak sangat. Ada elemen-elemen color yang hampir. Macam ni kan. Ni harmoni ni. Kita tengok ni macam apa lah? Macam dia macam scatter je. Itu adalah harmony in design lah. Okay, so saya rasa cukup dengan contoh yang ada. Dan sudah pun lengkap lah kiranya untuk principle of design ni. So sebagai latihan untuk awak lah, awak kena cuba buat atas setiap topik tu, satu muka, awak masukkan elemen-elemen yang saya sebutkan tadi tu. Supaya awak lebih faham. Awak kena sketch benda tu tau. Awak jangan setakat tulis je, awak kena sketch. Awak kena belajar masukkan elemen-elemen tu. Jadi baru awak cepat pandai. Boleh? Okey, jadi gini. Minggu depan saya nak tengok sketching awak. Yang berkaitan dengan ni. Tunjuk dua-dua sekali lah senang. Yang principle of art dan principle of design. Tunjuk sekali. Dan hal baru ni tu saya tak sempat lagi nak proses sebab tulang kerja pula banyak ni. Tak sempat lagi saya nak rakam, nak letak video tu. Saya cubalah cepat mungkin. Dua-dua sekali yang sesi art, principle of art dan dengan principle of design. Saya cuba masukkan sekali ya. So sebelum saya tutup ni pembelajaran kita hari ni, saya buka kepada soalan. Tuan, satu page tu berapa gambar kena buat? Satu page 5 lah. Buat 8. Buat 5 sampel. Terima kasih tuan. Okey. Okey, kalau tak ada cukup untuk sesi kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan.